Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya kamu sentiasa sihat dan dilindungi dan dirahmati oleh Tuhan. Okey, kembali kita kepada bab 9 kita, Bumi, Sains Tingkatan 1. Kita dah belajar berkenaan dengan bumi, kita dah belajar berkenaan dengan bahagian di dalam bumi, atmosfera, lautan dalam slide-slide sebelumnya. Okey, jadi pada kali ini kita akan belajar berkenaan dengan geobencana. Okay, fenomena alam yang menyebabkan kehilangan nyawa, kerugian dan macam-macam lagi. Okay, kita juga akan belajar berkenaan dengan usia bumi dan kita juga akan belajar berkenaan dengan sumber bumi. Okay, so untuk yang video yang pertama, kita ada 3 video. Daripada kita ada 3 video, so ini adalah video yang pertama. So video yang pertama ini kita akan belajar berkenaan dengan geobencana ini. Okay, kita teruskan dengan slide yang pertama. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu geobencana. Geobencana adalah gabungan dua perkataan, iaitu geo dan juga bencana. Okay, geo kamu ada belajar dekat sekolah apa maksud geo, geografi, okay, geologi, macam-macam perkataannya. Ada perkataan bermula dengan perkataan geo. Okay, geo ini bermaksud okay, sebelum tu boleh tengok slide. Okay, slide saya ada share dalam link drive yang saya sharekan dalam WhatsApp group kelas masing-masing. So boleh lihat, buka, baca sendiri atau sambil tengok video ni, atau sambil tu juga jangan lupa buku teks kamu, sila buka buku teks. Pelbagai gambar berkenaan dengan geobencana, vulkanisme, pemanasan global, tsunami, gempa bumi, lubang benam, tanah runtuh. Okey, dan juga boleh baca dan saya ringkaskan dalam saya punya slide di sini. Okey, apa maksud geo? Geo bermaksud geo bermaksud batuan atau tanah, iaitu bahagian di atas permukaan bumi. Okey, kalau bumi kita bentuk sfera, okey, yang ada di atas bumi ni, di bahagian permukaan ni, okay, di bahagian permukaan bumi kita, okay, di bahagian permukaan bumi kita ini semua, ini kita kenali sebagai permukaan, bukan di bahagian dalam. Ini bahagian dalam. Dalam ada mantle dan teras. Buka balik slide-slide sebelum ni. Okay, so geo adalah batuan atau tanah, iaitu bahagian di permukaan bumi. Okay, kemudian kita pergi kepada bencana. Apa maksud bencana? Okey, memang kamu selalu dengar perkataan bencana ni, tapi kamu tahu ke maksud sebenar dia? Okey, bencana bermaksud kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Okey, bila bencana ini terjadi, dia boleh menyebabkan ketidakselesaan ataupun kesusahan ataupun mengganggu kehidupan kita. Okey, sama ada menyebabkan seseorang itu mati, okey, atau cacat, atau hilang harta benda semua. Okay, hilang bermacam-macam, hilang sumber pendapatan, hilang makanan dan macam-macam lagi. Itu maksud bencana. So kalau kita gabungkan dua perkataan ni, geo bencana. So geo bencana ini bermaksud kejadian yang berlaku di bahagian permukaan bumi. Okay, sebelum tu revise balik. Kita pergi kepada sebelum ni. Proses endogen adalah proses yang berlaku atau berpunca di dalam bumi. Okey, proses endogen ini sebenarnya yang akan menyebabkan geobencana. Okey, kenapa? Sebab proses endogen ini dia akan mengubah dan membentuk permukaan bumi, sama ada menjadi lebih baik atau menjadi lebih teruk lah. Okey,
So, proses endogen akan menyebabkan geobencana. Okey, semua yang kamu lihat, bencana-bencana alam yang kamu lihat di dunia kita ni sebenarnya berlaku oleh kerana proses endogen. Okey, ada sesuatu yang bergerak di bahagian dalam. Ingat lagi, maksud endo. Okey, maksud endo adalah dalam. Okey. So, apa yang berlaku di dalam bumi akan menyebabkan perubahan ataupun mengganggu di bahagian permukaan bumi di atas. Okey, apa yang terjadi di dalam bumi akan mengganggu di bahagian permukaan bumi. Okey. So, geobencana boleh menyebabkan kematian, kerosakan bangunan, rumah, macam-macam, kesesakan, kerugian harta benda, penyebaran penyakit dan juga hilang makanan ataupun menyebabkan kebuluran. Okey. So next, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh geobencana yang saya kata tadi. Sambil tu boleh buka buku teks kamu muka surat 265. Okey. So yang pertama adalah volcanism. Volcanism ini ambil daripada perkataan volcano lah. Volcano bermaksud gunung berapi dalam bahasa Inggeris. So letusan gunung berapi akan mengeluarkan lava gunung berapi. So ini adalah lava gunung berapi So lava gunung berapi ni sangat panas. So dia akan membakar atau menghancurkan apa saja yang ada di dalam laluannya. Okey. So ini yang pertama, volcanism, pengaliran lava gunung berapi. Okey, ni yang kedua, gempa bumi. Okey, kejadian gempa bumi bukan hanya disebabkan oleh gunung berapi saja. Gempa bumi juga boleh disebabkan oleh benda-benda lain seperti pergerakan plate tektonik dan lain-lain. Okey, bukan jangan ingat bila gempa bumi saja semuanya berkaitan dengan gunung berapi. Okey, tak Contoh macam tahun 2004 yang tsunami yang besar tu yang melanda Aceh semua tu. Okey, itu pusat gempa buminya di tengah laut, bukan disebabkan oleh gunung berapi. Disebabkan oleh pergerakan plate. Okey, dan yang ketiga, tsunami. Okey, ni yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam kejadian di Aceh tu 2004, kejadian tsunami tu. Okey, gempa bumi yang berada di laut. Okey, gempa bumi yang terjadi di laut, di dalam laut, boleh menyebabkan tsunami. Okey, contoh terbaik macam 2004, lepas tu ada dekat Jepun. Lepas tu yang paling baru ni ada dekat Palu, Indonesia. Okey, so boleh buka lah Google sini. Tapi yang paling teruk ialah pada tahun 2004. Sebab pada masa tu kita tak didedahkan lagi dengan bahayanya tsunami. Selepas tahun 2004 tu lah baru kita ada knowledge sikit, baru kita ambil perhatian sikit apa yang terjadi, apa yang tsunami boleh buat kepada, terutamanya kepada negara kita Malaysia, Indonesia dan sekitarnya lah. Malaysia pun kena tahun 2004 tu, iaitu di bahagian Pulau Pinang dan juga Kedah. Okey, so ni contoh geobencana, letusan gunung berapi, gempa bumi dan juga tsunami. Okey, seterusnya. Okey, tanah runtuh. Okey, dekat Malaysia banyak kejadian tanah runtuh sebab kita Malaysia banyak kawasan curung-curung bukit dan gunung. Okey, pemanasan global apabila suhu di sesuatu kawasan itu terlalu panas sehingga mencecah 45 darjah Celsius. Okey, sehingga ada yang lebih daripada itu pun ada. Okey. So, apabila suhu ni terlalu panas, dia akan menyebabkan pemanasan global. Kalau terlalu panas pun, walaupun ada sumber cahaya matahari, fotosintesis tetap tak boleh berlaku. Kita dah belajar. Apabila suhu terlalu panas, okay, stoma akan ditutup. Stoma tutup. So, fotosintesis tidak akan berlaku. Okay. So, kalau terlalu panas pun tidak akan berlaku fotosintesis, seterusnya tumbuhan akan mati. So, pemanasan global akan menyebabkan tanah tak subur, tumbuhan mati, kita menjadi panas. Okay, dan seterusnya. Okay, next adalah hujan asid. Okay, ni hujan asid. So, hujan asid ni banyak terjadi di kawasan-kawasan perindustrian, kawasan-kawasan perkilangan. Contoh paling baik di kita lah, di Kuala Lumpur. Okay. So, asap-asap yang dilepaskan oleh kilang-kilang tu semua
akan terdedah di udara, asap dia. Dan apabila hujan turun, hujan tu akan bawa asap. Ni contoh asap. So apabila hujan turun, apabila hujan turun, kita akan nampak udara kita akan jadi bersih. Ini akan jadi bersih. Sebabnya hujan tadi akan bawa sekali asap-asap tu. Hujan tu akan bawa sekali kandungan-kandungan di dalam asap ni untuk turun ke bumi kita. So itu yang menyebabkan hujan asid. Apabila hujan tadi akan membawa kandungan-kandungan yang ada di dalam asap-asap yang dibebaskan oleh kilang-kilang ni. Itu yang menyebabkan hujan asid. Hujan asid sangat bahaya kalau kamu tengok bangunan-bangunan, kalau kamu tengok kenderaan semua yang terkopik-terkopik tu, cat-cat dia tu semua. Itu mungkin disebabkan oleh hujan asid. Dan hujan asid juga menyebabkan tanah jadi tidak subur. Seterusnya tanah jelus. Tanah jelus ni apabila kamu berada di kawasan paya biasanya, ataupun di kawasan tepi air. Apabila kamu berdiri di atas tanah jelus, kamu berdiri di atas tanah jelus, lama kelamaan kamu akan terbenam ke dalam ataupun terjelus ke dalam. Makin lama makin ke dalam. Tengok orang ni, makin lama dia makin ke dalam. So ada cara nak keluar, tapi kamu kena belajar lah. Jadi tanah jelus juga sangat bahaya disebabkan oleh geobencana. Seterusnya kejadian lubang benam. Ini kes ini adalah kes, kalau tak silap saya, dalam setahun atau 2 tahun lepas kot, baru-baru lagi. Dan ini terjadi di Kuala Lumpur sendirilah. Apabila jalan Mahajalela ni, ada satu lubang benam yang terhasil. So nasib tak baik kereta ni, dia termasuk ke dalam lubang ni lah. Tapi pemandu dia tak ada apa, kereta dia saja depan gemuk. Dan seterusnya adalah geobencana. Contoh geobencana adalah banjir lumpur. Dan ini berlaku baru saja, iaitu pada tahun ni, dalam pertengahan tahun, kalau tak silap saya Jun atau Julai kot. Ini terjadi di Kuala Lumpur. Ini adalah di kawasan Masjid Jami'. Bila hujan turun sangat lebat, dan dia menyebabkan banjir lumpur. Itu contoh-contoh geobencana. Kamu boleh tengok muka surat 265 buku teks, dan juga 266 sikit di bahagian atas. Iaitu 266 tu dia cerita berkenaan dengan tanah jelus dan juga hujan asid. Sikit je, tapi dalam buku teks cerita sikit, nak kena cari sendirilah informasi, dan saya pun ada tambah sikit-sikit. Next, kita pergi kepada macam mana cara kita nak menghadapi geobencana, ataupun kita nak elakkan daripada menjadi mangsa geobencana. Yang saya cakap tadi, pada tahun 2004 tu, kejadian tsunami banyak di Aceh, di Malaysia pun kena, di Sri Lanka, di India banyak negara yang kena, Thailand. So waktu itu kita tak didedahkan lagi tentang bahayanya tsunami. Selepas tu baru kita terdedah macam mana kita nak menghadapi geobencana ni, macam mana kita nak menghadapi bahaya geobencana ni untuk mengelakkan kehilangan harta, kecacatan, dan yang paling teruk kematian lah. So yang pertama, kita pergi kepada tanah. Ini untuk mengelak kejadian tanah runtuh. So kita akan tanam alat ini, dan juga alat ini adalah alam ataupun penggera. Dia akan berbunyi. So apabila berlaku kejadian pergerakan tanah di cerun-cerun bukit, ataupun di gunung-gunung, ataupun di mana-mana kawasan yang berbahaya, so benda ini akan detect dan dia akan membunyikan alam. So apabila alam ini berbunyi,
kita bersedialah untuk beredar daripada tempat yang bahaya itu. Okey, dalam buku teks dia ada bagi gambar yang lain. Yang saya sini pun ada bagi gambar yang lain. Dia ada banyak jenis. Okey, dalam buku teks tu sama juga. Okey, dia ada penggera juga. Untuk gambar ini pun dia ada penggera juga. Tapi fungsi dia tetap sama. Dia mengesan pergerakan tanah di dalam tanah, bukan berada di luar. Dia mengesan di dalam tanah. So apabila tanah-tanah ni bergerak, okey, contoh kita ada satu cerun bukit. Okey, ni cerun bukit. So apabila tanah-tanah di dalam bukit ini bergerak, okey, dia akan kesan sebab dia tanam pengesan ni di dalam kawasan sini. Okey, dia tanam sini. Okey, so apabila pergerakan tanah tu ada, alam akan berbunyi. So apabila alam berbunyi ni, kita bersedialah sama ada beredar daripada tempat tu dan sebagainya. Okey, seterusnya, macam mana nak elak kejadian tsunami yang teruk? Okey, ini kita panggil sebagai pelampung ataupun boya tsunami lah. Dia mengesan ombak tsunami. Kalau terjadinya ombak tsunami di tengah laut ni, ombak ni, ombak biasa macam ni kan. Ombak yang biasa dia berombak lah. Tapi apabila adanya ombak tsunami akan terhasil dengan sangat tinggi. So apabila boya ini berada di bahagian atas, dia akan detect. Ni boya ni dia akan detect. So pada ketinggian yang lain yang tidak biasa, so dia akan hantar isyarat dia pergi ke satelit. Dan satelit akan menghidupkan sistem amaran ataupun penggera tadi. So tempat-tempat yang bakal kena tsunami tu boleh bergerak untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tsunami boleh terhasil dengan sangat tinggi, berpuluh-puluh meter ataupun mungkin beratus-ratus meter tinggi ombak dia. Seterusnya, seismometer ataupun ada orang panggil seismograf ni. Apa fungsi seismograf? Seismograf ini dia akan mengesan gelombang yang dicetuskan oleh gempa bumi ataupun letusan gunung berapi ataupun punca-punca gegaran lain di dalam tanah. So apabila terdapatnya gelombang, seismometer ni akan menghasilkan satu bacaan lah. So walaupun kita masih lagi tak dapat menganggarkan dengan tepat bila gunung berapi tu akan meletus, tapi sekurang-kurangnya kita boleh tahu kalau ada pergerakan seismometer ni, kita bersedialah untuk beredar daripada kawasan yang bahaya tu, kawasan gunung berapi tu. So dan yang terakhir, macam mana cara kita nak mengelakkan ataupun menghadapi geobencana? Melalui Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa fungsi Jabatan Meteorologi Malaysia ni? Dia berperanan untuk memantau ataupun mengeluarkan amaran kalau ada kejadian hujan lebat ataupun kejadian ribut, taufan yang datang, air pasang besar macam yang berlaku sekarang ni kan, hujung-hujung tahun. Kebiasaannya angin monsun laut, angin monsun timur dia akan datang dan menyerang dan menyebabkan hujan, sejuk, banjir di kawasan-kawasan pantai timur dan juga setengah kawasan di Malaysia lain lah. So Jabatan Meteorologi Malaysia ni dia akan memberi amaran dulu kepada tempat-tempat yang nak kena tu supaya berhati-hati, ataupun kita wujudkan pusat keselamatan lah, pusat banjir sementara dan sebagainya. Air pasang besar pun tengah berlaku sekarang. So kita boleh
memberi amaran kepada nelayan-nelayan supaya jangan turun ke laut lah kalau air pasang besar ataupun ombak yang tinggi, sebab nelayan ni kebiasaannya dia punya bot tu kecil saja. Okay, so apabila ada ombak-ombak yang tinggi semua tu, dia akan menyebabkan bot-bot nelayan ni kemungkinan dihempas ombak. Okay, so ini fungsi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Facebook dia, ada Instagram dia, ada Twitter dia. Boleh check sendirilah, nak like pun tak apa. So kita boleh bersedia apa yang terjadi yang di Malaysia ni. Termasuklah kita walaupun berada di Kuala Lumpur, kita pun pernah kena banjir. Okay, so itu cara macam mana kita nak menghadapi geobencana. Okay, kenapa kita perlu bersedia untuk menghadapi geobencana ni? Bahaya sangat ke geobencana ni? Okay, kenapa? Okay, ini kesan geobencana. Apabila kita kena geobencana, kita adalah mangsa geobencana, 4 benda ni akan kemungkinan akan terjadilah. Mungkin salah satu. Okay, yang pertama adalah kematian. Okay, contoh macam di Aceh dulu, kematian dia sangat-sangat banyak. Sangat-sangat tinggi angka kematian dia, sehingga mencecah beratus ribu. Okay, dia membahayakan. Okay, termasuk yang paling baru ni ada dekat Palu. Okay, ada yang dekat Jepun, kalau tak silap saya tahun 2000 berapa, 11, 10 macam tu. Okay, dekat Jepun tu bahayalah sebab dia kena kawasan nuklear Jepun tu. Okay, so lebih kurang beratus ribu lah, beratus-ratus ribu kematian masa tahun 2004 tu. Okay, di Malaysia pun ada kematian, tapi tak sebanyak di tempat lain. Okay, so geobencana boleh menyebabkan kematian. Tanah runtuh boleh menyebabkan kematian, banjir. Okay, dan macam-macam lagi yang lain lah, termasuk gempa bumi. Kita ada di Sabah dulu. Okay, Gunung Kinabalu tu, batu dia daripada atas. Okay, Gunung Kinabalu. Okay, batu dia daripada atas jatuh, pecah dan ke bawah. Time tu ada pendaki, so ada kena pendaki, matilah. Okay, so yang kedua, apa kesan geobencana ni? Okay, yang kedua, geobencana akan menyebabkan kerosakan harta benda. Okay, confirm lah. Okay, apa-apa geobencana akan menyebabkan kerosakan harta benda. Banjir menyebabkan rumah je berlumpur. Okay, gempa bumi menyebabkan rumah kita roboh. Okay, lepas tu pengaliran lava gunung berapi menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran rumah. Okay, dan seterusnya. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Penyakit juga boleh tersebar. Contoh yang paling baik, kita ambil waktu banjir. Okay, waktu banjir, waktu ni sangat-sangat mudah tersebarnya penyakit. Okay, so berhati-hatilah, sebab air yang ada di kawasan banjir tu, air dia tidak bersih. So kalau kamu adalah mangsa banjir, jangan minum air banjir tu. Minumlah air yang bersih, air yang sudah dimasak. Okay, dan yang terakhir adalah kebuluran ini. So apabila terjadinya geobencana, kebanyakan makanan tu hilang ataupun rosak ataupun habis. Okay, so apabila tak ada makanan, itu yang menyebabkan kebuluran. Kebuluran ni maksudnya tak ada makanan untuk dimakan. Okay, so kebiasaannya zaman sekarang banyaklah agensi-agensi yang datang membantu daripada luar negara untuk datang membantu negara yang terkena geobencana. Okay, so boleh rujuk video 8 berkenaan dengan fenomena geobencana. Kamu boleh rujuk YouTube fenomena geobencana tingkatan 1 Sains PT3, ataupun klik link yang saya sertakan ini. Okay, ataupun nak mudah, pergi saja dekat link WhatsApp tu, pergi
klik video 8. Dia menerangkan berkenaan dengan fenomena geobencana. Okey, itu saja untuk next slide. Kita akan pergi kepada usia bumi. Okey, berapa usia bumi kita? Itu kita akan belajar pada video seterusnya. Okey. So, sekian. Jangan pergi mandi di lombong. Emak dan kakak sedang mencuci. Jangan suka bercakap bohong. Semua kawan akan membenci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye. Jaga diri.